Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, bukakanlah kesimpulan lidahku agar mereka memahami penyampaianku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Taman Tugu dan selamat datang ke Pustaka Insan. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana datuk-datuk, Tan Sri, tuan-tuan, puan-puan semua sudi menghadiri majlis kami pagi ini. Dan nama saya Johan Abdul Razak. Saya kerja di Taman Tugu, so welcome to my office. Thank you. Jadi sesi ini merupakan kali keempat kami membuat sesi mengenai sejarah Kuala Lumpur, dan sesi ini sempena 50 tahun ulang tahun Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan. Dan kami mendapati tiap-tiap kali kalau kami buat tajuk tentang sejarah ini, memang sambutannya alhamdulillah agak-agak menggalakkan, ya. Dan tahun lepas kami telah menjemput keluarga Yap Aloy, dan kali ini pula kami menjemput para cendekiawan, ya, dan pensejarah, ahli sejarah untuk menyampaikan sedikit sebanyak mengenai penempatan awal orang Melayu di Kuala Lumpur, ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak menjemputkan our first speaker, ya, Datuk Ahmad Tamimi Siregar. Dan dia ni pada saya seorang yang inspirasikan. Oleh kerana saya tahun ni bersara, insyaAllah saya bersara, umur 60 tahun. Tapi Datuk ni, kita nak describe as veteran pun tak boleh. Pasal dia masih aktif. And dia punya achievement is, I think about 2-3 years ago, he was selected as a main actor in a foreign film, Indonesia. Kan, at the age of 70. Itu tak cukup lagi. Dia memenang pelakon terbaik at ASEAN punya, ya, International Film Festival. Ya. Ya. Jadi, tapi pagi ni, insyaAllah Datuk akan cerita dengan berlakon. So, dia di sini sebagai jawatannya Presiden Ikatan Mandaling Malaysia Indonesia, ya, IMAMI, ya. Dan dia juga merupakan mantan pemangku Ketua Pengarah Panggung Negara Istana Budaya. Dan dengan itu saya ingin menjemput Datuk Tamimi untuk membuka majlis, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas is a greeting for Mandailing. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Johan kerana memberikan peluang untuk kami berinteraksi pagi ini. Dan saya difahamkan hanya diberi masa sehingga 25 minit saja. Dan saya berjanji kepada Johan, I won't talk much. Thank you, Wei. Terima kasih, Wei. Seperti kata Johan, saya ketika ini memegang jawatan sebagai Presiden Persatuan Halak Mandailing atau Persatuan Ahli-Ahli Mandailing Malaysia. Orang-orang Mandailing ini sebenarnya seperti tajuk itu pada tahun 70, kemelut mencari identiti mereka. Saya susul kembali pada tahun 1970 apabila saya pertama kali ditawarkan jawatan sebagai pembaca berita sambilan di RTM, dan first time ever waktu saya kas news dalam bahasa Melayu di rangkaian nasional, saya sebut nama saya dengan marga saya, bacakan oleh Ahmad Tamimi Siregar, dan saya baca news. Dan yang paling menariknya ialah selepas saya baca news, saya lalu ke bilik berita dan saya terima call. Saya terima panggilan daripada pendengar, nyatakan satu soalan saja. Sudah boleh pakai ke? Jadi saya tak faham perkataan apa dia saya sudah boleh pakai. Rupanya, selepas Perang Selangor, Perang Saudara, orang-orang Mandailing, sorry, mungkin outspoken tak apalah, fakta tak apa,
orang-orang Mandailing yang di Selangor ketika itu, ianya tidak diiktiraf sebagai rakyat yang berhak apa saja. Kabarnya, mungkin faktanya jadi tolong carikan, dan tidak ada hak bersekolah, mempunyai tanah dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan diri daripada dikenali sebagai identiti sebagai orang Mandailing, kabarnya ramai di antara orang Mandailing tidak lagi mengaku di Mandailing. Maka mereka tutup baju. Penggunaan marga sudah tidak lagi dipakai. Saya yang naif dan naif ketika itu, ketika berusia 20 tahun, dengan bangga dan megahnya, apabila menyampaikan berita ketika itu, saya menggunakan marga saya. Dan sejak itulah baru saya tahu perkara apa yang berlaku. Tapi segala-galanya berubah kabarnya. Kabarnya berubah selepas almarhum Datuk Harun Idris Harahap memegang jawatan sebagai Menteri Besar Selangor, maka segala obstacle, halangan-halangan yang telah dijatuhkan kepada masyarakat Mandailing ketika itu telah diangkat dan telah dibuang. Maksudnya, marga boleh pakai, hak pendidikan sudah boleh dapat, hak memiliki tanah sudah boleh dapat, dan boleh memakai marga. Itu yang paling menarik sekali. Jadi, pada tahun 1980, kami menubuhkan sebuah persatuan pertama. Kerana halak Mandailing, orang-orang Mandailing ketika itu agak terpencil kerana ada yang mengatakan ada dua pihak. Satu pihak daripada keluarga Jabarayun dan satu pihak lagi daripada pihak Raja Asal dan askar-askar Perang Padri yang berjuang semasa Perang Saudara Selangor. Itu sejarah itu telah ditutup. Tapi sekarang sejarah is sejarah. Past is past. Whatever past tu yang tak elok ke, itu past. Dan kita harus mengetahui fakta. Kita hidup dengan fakta. Jangan kita emosional dengan itu semua itu. Itu tak perlu lagi. Yang dah berlaku lalu, kita ikut sebagai fakta sejarah. Jangan kita emosi terhadap itu. Dan kita terima hakikatnya. Jadi pada tahun 1980, maka kami menubuhkan persatuan pertama yang dinamakan Ikatan Mandailing Nasional ataupun IMAN. Tapi yang menariknya, persatuan itu, Horas Bahsyari, persatuan itu dianggotai oleh orang-orang Mandailing Kampung Baru yang daripada keturunan Jabarayun dan keturunan Raja Alang. 98% ahli dalam itu tidak tahu sepatah pun bahasa Mandailing kecuali Horas. Cuma ada satu saja tokoh yang berbahasa Mandailing yang berasal dari Kerangai, Jelebu, Negeri Sembilan, iaitu Baharum Nasution. Dia saja yang boleh berbahasa Mandailing. Maka beliaulah menjadi tunggak kepada kami untuk membangun semangat yang telah dihilangkan, ditutupkan sekian lama, selepas ratusan tahun. Jadi ketika itulah kami mencari identiti. Halak Mandailing mencari identiti, menyusuri kembali masyarakat-masyarakat Mandailing yang berada di kawasan-kawasan pendalaman, kerana itu memang ada kaitannya dengan habitat masyarakat Mandailing. Suka di kawasan-kawasan pedalaman yang ada sungai, yang ada hutan, yang ada alam. Itu sebabnya orang Mandailing banyak terdapat di Ulu Selim, Ulu Selangor, di Ulu Langat, di Kerangai, di Tambak Tin, di Aitawa. Dan mereka semua di kawasan pedalaman. Kerana itulah habitat yang mereka sukai. Mereka mendekati diri mereka dengan alam. Jadi pada tahun 1980 itu, kami memang struggle, kemelut mencari identiti. Kerana segala apa yang ada ketika itu telah dipadamkan. We start dig out all the information. Dan ramai di kalangan-kalangan senior Mandailing ketika itu masih lagi takut untuk berbicara tentang masyarakat Mandailing. Kerana mereka masih lagi merasakan
diri mereka itu dianggap sebagai pengkhianat di Selangor. Itu sejarah. Jangan kita risau. It's a past. Lama juga, bertahun-tahun kami cuba memujuk, mendapatkan sebanyak informasi yang boleh dan menjelajah dari tempat ke tempat, dari Kerangai, Jelebu, pergi ke Air Tawar, pergi ke Tambak Tin, pergi ke Teronoh, pergi ke Gopeng, dan melihat kesan-kesan sejarah ketika itu di mana ramai pusara-pusara para pejuang Perang Padri yang berpindah daripada Darussalam naik ke Lukut, dan tuanku Imam Tambusai mangkat di Rasah, dan mereka sampai ke Kuala Lumpur, pergi ke Cakap Piatu dan segala-galanya, dan cuba memujuk seboleh mungkin senior-senior di kalangan Mandailing untuk bercerita tentang what is the past, dan memakan masa sebenarnya untuk menggali informasi-informasi itu, sehinggalah sekarang kami masih lagi menggali. Masyarakat Mandailing sebenarnya satu masyarakat pengusaha. Kepakaran mereka ialah tambang, rombongan. Kerana di tanah leluhur mereka mempunyai tambang emas, lumbung emas. Jadi teknologi pelumbungan emas itu yang dibawa ke tanah Melayu pada awal 1800. Maka penempatan-penempatan yang terdapat di Kuala Lumpur ketika itu yang akan diceritakan oleh Datuk Haji Hajidar dan speaker-speaker yang lain, saya tak akan sentuh kerana saya akan menyentuh tentang persatuan sahaja. Jadi, sejak dari itu, ada beberapa persatuan Mandailing ditubuhkan. Selepas Iman, ianya selepas apabila mereka meninggal, yang generasi baru tidak merasakan perlunya sebuah persatuan seperti itu. Kerana mereka ingin melihat hero. Who's the hero dalam persatuan itu? Dalam masyarakat itu, siapa hero-nya? Mungkin itu sebagai daya tarik. Maka kita dig out. Kita tonjolkan. Sebenarnya ramai hero-hero di dalam masyarakat Mandailing. Ada Datuk Harun di situ. Ada Tan Sri Hanif, Tuan Hanif ada di situ. Ada Kamarudin, ada Suhaimi Kamarudin di situ. Ada Mimi Siregar di situ. Ada Azian Irdiwati Siregar di situ. Ada si A.R. Badul Siregar di situ. Ada A.R. Tompel Siregar di situ. Ketika itu Siregar banyak. Dan kemudian ada lagi yang dalam Lubis. Dan kemudian muncullah cerita kisah cucu cicit Sultan Puasa, iaitu Sheila Majid Lubis. Jadi maka satu persatu, maka kita songkel mana tokoh-tokoh dari masyarakat Mandailing itu sebenarnya punya nama, pernah berkhidmat di negara ini. Cuma ada yang mengatakan orang-orang Mandailing ini selalu campur wrong time and the wrong game at one time. Mereka salah campur kelompok. Seperti itu juga kisahnya dengan Raja Asal. Apabila selepas Perang Fadri berakhir, kemudian sampai ke Muara Bustak. Muara Bustak itu muara pertemuan dua sungai. Dan Bustak itu dalam bahasa Mandailing ialah lumpur. Jadi where it come. Kalau tidak timbul nama itu dari asal, bahawa penempatan itu sudah ada. Okey. Bercakap tentang persatuan, selepas Iman, timbul lagi satu HKM, Himpunan Halak Mandailing Malaysia, berpecah. Kemudian timbullah satu lagi persatuan yang terakhir, iaitu Ikatan Mandailing Malaysia Indonesia, yang menumpukan sepenuhnya kerja persatuan itu kepada kebajikan dan budaya. Itu saja. Tidak bercakap tentang politik, tidak bercakap tentang bisnes, kita bercakap tentang budaya dan masyarakat. Kita cuba menggali tentang masyarakatnya, DNA-nya, sikapnya. Kerana itu sebahagian daripada kehidupan manusia yang boleh kita jadikan panduan dan untuk mengenali setiap etnik yang ada di negara ini. Sebab orang Mandailing ini tidak seramai orang Jawa, tidak seramai orang Minangkabau. Mereka ini
selepas perang Selangor itu betul-betul tutup buku dan ada yang tidak mahu mengakui lagi bahawa mereka halak Mandailing. Berbeza dengan Minangkabau, berbeza dengan Jawa, dengan Banjar, kerana mereka tidak terlibat dalam politik. Silapnya Mandailing ketika itu terlibat dalam politik lokal. Apabila you bercampur dengan geng yang salah, tim yang time yang tak kena, maka you diketepikan. Maka dalam sejarah pun dipadamkan. Jadi itu masa lalu. Jadi usaha kami, terutama sekali saya, yang saya tajuknya pun mengatakan tentang struggle, kemelut masyarakat Mandailing untuk mencari identiti mereka. Sekarang insya-Allah, identiti kami sudah terserlah dan setiap halak Mandailing sudah berani memakai marga dan setiap anak-anak cucu cicit persatuan dalam persatuan, saya wajibkan mak bapaknya memberikan nama marga setiap kelahiran. Dan apabila marga di situ, tak boleh padam dah. Kalau di Indonesia tu gasak dia lah. Itu kita berbeza geopolitik. Tapi tentang budaya dan manusia kita tetap sama. Kemana kita pergi pun, kita nama dan budaya itu dia bawa pergi juga ke mana-mana. Baik. Speaker pada hari ini memang semua menarik. Mereka dalam bidang masing-masing. Anda akan terpesona insya-Allah. Dan kenapa kita mengangkat program seperti ini? Kerana kita nak mengendorse mula sekali lagi apa yang telah diumumkan oleh Tan Sri Profesor Mendiang Khoo Kek Kim tentang who is the founder of Kuala Lumpur. Itu saja. Kerana berbeza yang di-endorse oleh British dengan fakta sejarah, dua perkara berbeza. Ada pernah seketika baru ini, kalangan seniman mengatakan sejarah di tanah Melayu ini mesti ditulis semula. Bukan berdasarkan politik, bukan berdasarkan kepada endorsement oleh sesuatu pihak, tetapi berdasarkan kepada kajian sejarah dan fakta-fakta yang sedia ada. Mungkin sejarah Pulau Pinang juga akan berubah. Sejarah Singapura bukan berubah. Takkan mungkin Stamford Raffles yang mula-mula datang ke Singapura. Takkan mungkin Francis Light datang tengah hutan di Pulau Pinang. Padahal di Pulau Pinang ketika itu telah dibuka oleh penduduk-penduduk dari Minangkabau. Maka nama-namanya masih lagi kekal di Pulau Pinang. Begitu juga kalau Raffles yang datang ke Singapura, Sultan Husin dan keluarga itu nak campak kat mana? Itu persoalannya. Apa yang di-endorse oleh British ketika dulu harus kita tulis semula. Jadi para pengkaji sejarah masa kini, mohonlah, do something. Kerana sesuatu itu harus ada fakta yang betul. Bukan berdasar pada emosi dan kerana kehendak sesuatu hajat dan keinginan. Rasa saya pergi mukadimah begitu je. Sebab saya pada Johan sebenarnya tak mau bercakap. Tapi Johan kata, Tok, you tu daya penarik. Kalau you datang orang ramai. Okay, I'll do my part. Dan saya biarlah ahli-ahli sejarah yang mempunyai fakta yang panjang dan ada slide yang bagus untuk meneruskan acara ini. Dari saya ucapkan terima kasih. Saya potong 10 minit bagi peluang pada Hajidah, taken my time. Untuk Hafizah, take 5 minutes. So it could be talk longer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope I won't touch any detail. Thank you, Cik. Terima kasih, Datuk. Jadi orang seniman ni memang sedap kalau dengar dia bercerita ya. Dan sebenarnya banyak masa lagi, tapi Ridwan, terima kasih Datuk ya. Sebelum kita jemput speaker yang next one, give me 2 minutes.